Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita dapat menyambung kembali untuk tafsiran. Malam ini kita masuk surah At-Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل
يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. Hai Nabi, apabila kamu mentalakkan, menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang dapat mereka hadapi iddahnya. Dan hitunglah waktu iddah itu. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah yang merupakan Tuhanmu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kamu keluarkan mereka, yakni isteri yang ditalakkan itu, dari rumah. Wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah, dan janganlah pula mereka itu diizinkan keluar kecuali kalau mereka melakukan perkara keji yang terang-terangan. Wa tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah, dan barang siapa yang melanggar batasan-batasan hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, kamu tidak mengetahui, barangkali Allah Ta'ala mahu mengadakan sesuatu yang baru sesudah hal itu. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Apabila mereka, yakni isteri yang telah ditalakkan itu, telah menghampiri waktu akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Maksud tahan di sini adalah si suami boleh memilih untuk merujuk. Nanti kita akan lihat perbahasan sama ada isteri yang ditalakkan dengan talak raj'i, yang suami boleh rujuk talak 1 atau talak 2. Talak yang tak boleh rujuk talak 3 lah, talak bain. Talak pertama, talak kedua boleh dirujuk, maka si suami perlu menahan dengan baik, perlu merujuk. Sama ada hukum rujuk ini jatuh kepada hukum sunnah atau hukum wajib, kita akan lihat nanti. Au farikuhunna bima'ruf, atau pisahkanlah mereka dengan cara yang baik seandainya si suami memang berhasrat untuk mentalakkan isterinya. Wa ashhidu zawai adlin minkum, dan hendaklah ada 2 orang saksi yang adil ketika dilakukan rujuk. Semasa rujuk dia kena ada saksi. Cuma di sini ulama berbeza pendapat sama ada saksi semasa rujuk itu wajib ataupun sunat. Kita akan tengok nanti. Dia ada perbahasan yang khusus. Wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah mereka menegakkan kesaksian itu kerana Allah. Sebab ini melibatkan urusan, kita kata urusan rumah tangga yang khusus antara suami dengan isteri. Seseorang itu tidak tahu kalau ada di antara mereka yang khianat kecuali pasangannya sahaja. Sebab tu ayat berhubung dengan takwa ni, kita tengok dalam surah ni diulang 2-3 kali. Sebab dia melibatkan perkara yang tersembunyi, tidak, orang lain tidak tahu. Adakah talak telah berlaku, adakah rujuk telah berlaku, kecuali orang yang terlibat sahaja mengetahuinya. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, demikianlah pengajaran yang dengan itu untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala jadikan untuk si hamba yang bertakwa itu jalan keluar, yakni jalan keluar daripada masalah yang dihadapinya, khususnya masalah rumah tangga. Bab talak ni sebenarnya hukum ni untuk seseorang tu belajar ni hukum fardu kifayah, kecuali bagi orang yang berumah tangga wajiblah, fardu ain lah, dia kena tahu lah. Bagi seseorang yang mungkin dia memilih, mungkin ada setengah orang tak berumah tangga, jadi tidak menjadi kewajipan untuk dia mengetahui hukum ni secara fardu ain, sebab tidak berkait dengan diri dia.
menjadi fardu kifayah, tapi bagi orang sudah berumah tangga perlu dia tahu. Kadang-kadang timbul masalah. Kita akan tengok dalam hadis pernah berlaku kepada Abdullah bin Umar yang mentalakkan isterinya ketika dia masih haid, sedangkan itu adalah talak yang bid'ah. Talak yang betul adalah mentalakkan isteri yang masih dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Jadi kalau tak tahu, timbul masalah, talak tu jatuh ke tidak. Patut apa yang nak dibuat selepas ni? Jadi benda tu kena belajar jugalah. Bagi orang yang berumah tangga, maka ia menjadi satu hukum yang bersifat fardu ain. Baik. Sambungannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa diberikan jalan keluar, dan Allah Taala akan merezekikan hamba-Nya itu dengan rezeki yang tidak terkira, tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya cukuplah Allah Taala baginya. Allah Taala akan mencukupkan akan keperluannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah Taala melaksanakan urusan yang dikehendakinya, iaitu dia yang menjadi penyebab kepada sampai akan urusan yang dia hendak laksanakan sebab kehendaknya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah Taala telah mengadakan qadar, yakni ketentuan bagi setiap sesuatu. Itu daripada ayat pertama hingga ayat ketiga. Jadi ayat pertama tu panjang, tapi dia kait dengan ayat kedua. Ayat kedua kita nak wakaf itu tak boleh sebab dia kait dengan ayat ketiga, maka kena wakaf pada ayat ketiga. Walaupun bacaan kita ayat ketiga, mungkin tafsiran kita tak sempat lah nak perhabis. Mungkin kita akan sambung minggu depan pula, dan minggu seterusnya berhubung dengan hukum-hukum talak. Baik. Apabila Allah Ta'ala memberi arahan kepada Nabi-Nya, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, ini suatu hukum yang seandainya berlaku, wahai Nabi, apabila kamu mentalakkan isterimu. Tapi kalau tak berlaku hukum talak, maka hukum ni tak ada lah. Kalau Nabi tidak mentalakkan, tidak menjatuhkan hukum cerai kepada isterinya, maka hukum ni tak berlaku. Mungkin timbul persoalan, apabila Allah Ta'ala menurunkan ayat, wahai Nabi, apabila kamu mentalakkan isterinya, bila masa pula Nabi menceraikan isterinya? Ini suatu hukum yang dinyatakan sebelum hukum tu, sebelum kes tu berlaku. Sekiranya kamu mentalakkan isterimu, tapi hukum ni tidak khusus untuk Nabi sahaja, walaupun khitab ditujukan kepada Nabi, tetapi juga bermakna ditujukan kepada ya ayyuhallazina amanu. Apabila hukum ni sah untuk diperlakukan kepada Nabi, maka ia juga untuk umatnya, kecuali ada qarinah, ada petunjuk bahawasanya hukum tu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat ada beberapa kes sesuatu hukum yang khusus untuk Nabi. Tapi hukum talak di sini untuk umum, walaupun ayat ini tuju kepada Nabi, tetapi dari segi hukumnya bukan untuk Nabi seorang saja. Hukum talak ini untuk semua orang di kalangan umatnya. Dalam kes di mana Nabi berkahwin dengan seorang wanita, anak Nabi berkahwin dengan Nabi berkahwin dengan seorang wanita yang datang kepadanya untuk dia serah diri. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi. Seorang wanita datang menyerah diri kepada Nabi untuk, dia kata kalau kamu nak boleh kahwin denganku. Itu pun sekiranya Nabi mahu menikahinya. In aradan nabiyyu ayyastankihaha. Tapi hukum ini hanyalah khalisatan laka min dunil mu'min, untuk Nabi sahaja. Untuk Nabi sahaja, tidak untuk yang lain. Mungkin ada satu hukum yang kedudukan hukum yang khusus dalam bab perkahwinan tetapi dalam kes-kes yang lain, si wanita itu perlu ada walinya. Ia melibatkan suatu hukum di mana Nabi SAW boleh mengahwini lebih daripada 4. Tapi hukum itu hanya khusus untuk baginda Allah. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Jadi ayat yang berbunyi khalisah menunjukkan hukum itu hanya khusus. Baik, adapun hukum talak yang terdapat dalam surah At-Talaq, dan tuan-tuan boleh lihat juga dalam surah dalam surah Baqarah, banyak dalam surah Baqarah juzuk yang kedua. Wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf.
wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun. Ada beberapa muka surat yang khusus membahaskan masalah hukum-hukum talak. Maka talaklah mereka itu pada iddahnya. Apa maksud pada iddahnya? Hendaklah mereka ditalakkan dengan keadaan boleh mereka melalui tempoh iddah. Iddah bagi wanita yang ditalakkan, kalau talak tu talak yang boleh dirujuk, talak pertama, talak kedua, apa iddahnya? 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. 3 kali suci, atau ulama mengatakan 3 kali tempoh haid. Itu dia punya iddah. Lalu kiralah iddah mereka itu. Selama dalam tempoh iddah bagi suami yang mentalakkan isteri, kalau talak atau talak yang pertama, yang dia ada kebolehan, ada kesempatan untuk rujuk, maka dia boleh rujuk dalam tempoh iddah tanpa perlu akad nikah yang baru. Hak tak boleh rujuk baliknya kalau talak bain. Ini talak raj'i. Talak raj'i itu talak yang pertama atau kedua, tapi perlu kepada syarat-syarat dia. Sebab itu Ibn Abbas kata dalam satu riwayat, walaupun riwayat itu tidak kuat, talak ni ada yang halal, ada yang haram. Yang halal ialah mentalakkan isteri dalam tempoh dia masih suci daripada haid, dengan syarat dia belum disetubuhi. Adapun yang haram ialah yang kedua ialah mentalakkan isteri yang ketika hamil, yang mengandung. Itu boleh. Hak tak bolehnya mentalakkan isteri yang dalam keadaan suci dan telah disetubuhi, sebab tak diketahui dia mengandung ke tidak. Ataupun yang kedua, yang haram yang kedua, mentalakkan isteri yang masih dalam period, masih dalam haid. Itu dinamakan talak yang bini, yang haram dan tidak sunni, tidak memenuhi kaedah sunnah. Tapi ayat ni dalam konteks talak yang raj'i, yang boleh rujuk dan juga sunni mengikut hukum yang betul, maka hendaklah dikira iddahnya. Wanita yang ditalak pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Ayat ini berkenaan dengan hukum wanita yang ditalak tapi ada iddahnya dengan cara betul, dan dia tidak boleh keluar daripada rumahnya ketika itu. Berdasarkan kepada ayat wala yakhrujna wa la tukhrijuhunna min buyutihinna, tidak boleh si suami menghalau keluar isteri yang telah ditalakkan. Dia sebenarnya tak boleh keluar, cuma dalam tempoh selagi dia tidak rujuk, maka dia tak boleh setubuh. Kalau nak setubuh, dia kena rujuk. Rujuknya paling mudah dengan lafaz qad raja'tuki, kalau dalam bahasa Arab lah. Ini disebut dalam kitab-kitab fiqh, qad raja'tuki, aku telah rujuk kepada kamu, cukup. Sebab si isteri kalau ditalak oleh suami, si isteri kena tahu. Dia tak boleh dibiarkan. Mungkin ada seseorang suami, dia menjatuhkan talak dan kata tak tahu, tak sapa kepada pengetahuan isterinya. Mungkin 2 minggu lepas tu dia kata, aku telah mentalakkan kamu 2 minggu lepas. Si isteri tak tahu. Ataupun setelah diketahui, isteri tahu suami dia telah mentalakkan dia, kemudian dia rujuk dengan tak diketahui pun tak boleh, dia kena beritahu. Sebab tu dalam ayat tu, bila rujuk dia kena wa ashhidu, kena ada 2 orang saksi. Walaupun pendapat yang lebih kuat sebenarnya wajib saksi tu. Ada pendapat mengatakan tidak wajib, tapi lebih kuat mengatakan wajib ada saksi yang mengetahui bahawa suami telah rujuk. Sebab tu kaedah dalam undang-undang kekeluargaan di mahkamah syariah sekarang ini pun, di mana dia kena daftar. Kalau suami tu kata dia telah mentalakkan dengan satu talak, daftar untuk bahawa benda ni berlaku secara benar. Dan kalau dia rujuk pun kena daftar juga untuk pastikan benda tu ikut prosedur yang betul. Baik, dalam tempoh dia boleh rujuk selagi belum habis iddah tadi. Iddah 3 kali 3 quru, 3 kali suci atau kali tempoh haid. Maka bila suami ijtihad bahawa dia rujuk, maka kembali jadi suami isteri tanpa akad nikah yang baru. Itu dengan syarat talak raj'i. Tapi kalau talak bain, ni kita sebut ni secara ringkas. Hamba pun cuba kalau boleh nak permudahkan, sebab kalau kita pergi secara mendalam bab fiqh, takut
payah nak faham. Waktu kena ngaji khusus bab fiqh. Ni kita ngaji fiqh dalam bab tafsir ataupun dalam ayat ahkam. Talak bain, apa bain? Ini istilah ni tak ada dalam tafsir, dalam hadis. Itu yang ulama fiqh bagi untuk mudah kita faham. Bain maknanya talak, ini makna si suami tidak boleh rujuk kembali. Sama ada bain yang sughra dan bain yang kubra. Bain yang kecil dan bain yang besar. Semula kita dia dalam ayat ni berhubung dengan talak raj'i, hak boleh rujuk. Baik apa dia bain sughra. Mungkin ada setengah di antara kita dah belajar dah tahu dah ingat dah. Bain sughra, si suami mentalakkan isteri yang baru dikahwini dan belum disetubuhi. Mungkin malam tadi baru akad nikah. Tiba-tiba ada sesuatu yang tak kena malam tu, belum bersama lagi. Baru nikah beberapa jam, dia terus melafazkan talak dan belum disetubuhi. Ada ayatnya dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mentalakkan isteri-isteri yang telah dinikahi, apabila kamu menikahi wanita-wanita beriman, kemudian kamu mentalakkannya, menceraikannya sebelum disentuh, maksud sebelum disetubuhi, maka tidak menjadi apa-apa kewajipan ke atas mereka untuk beriddah. Tak ada iddah. Sebab iddah tujuannya, hikmahnya untuk pastikan rahim si isteri itu bersih daripada benih suaminya. Sekarang ni belum setubuh, jadi tak berlakulah iddah. Jadi kes ini dipanggil bain sughra. Tak ada iddah. Baik kalau suami nak rujuk balik bini dia tak ni, baru nikah malam tadi, tak ada setuh lagi, dia dah cerai, dia kena akad nikah yang baru dan mahar yang baru. Tak boleh ambil balik mahar tu. Tak. Talak tu dah dilafazkan dan dia mengaku, dan si isteri pun tahu. Jadi masing-masing pihak ni mengetahui bahawa berlaku talak, dan si isteri belum disetubuhi. Lepas tu nyesal, mana tahu mungkin ada orang hak jenis orang Kelantan kata pongoh. Pongoh kau panah barang tu. Patah ada muda tak kena malam tu, cerai tu. Walaupun talak tu talak pertama, dia tak kalau masalah talak hak isu talak 3 sekaligus tu hukum yang lain tu kita bincang semula lah. Dia talak satu, cuma isterinya belum disetubuhi, maka dia nak rujuk balik tak ada, sebab iddahnya tidak berlaku. Fama lakum 'alaihinna min iddah ta'tadduha. Tidak ada bagi kamu ke atas mereka itu apa-apa iddah. Itu bain sughra. Dia kata fiqh sebut bain sughra kalau suami nak semula, nak klik semula, bukan rujuk, kena akad nikah yang baru. Tu. Adapun bain kubra yang melibatkan talak yang sudah jatuh kali ketiga, tak boleh rujuk dah. Kecuali si isteri telah berkahwin dengan orang lain, kemudian berlaku persetubuhan dengan suami yang kedua, kemudian nikah semata cerai, hak ni nak rujuk balik. Kalau Cina buta itu tak boleh, itu disengaja kan. Cina buta, apa bagi nyanyi marah kau Cina, apa dia kata. Istilah orang kita dah. Orang yang jadi pak sanggup dia, tak apalah dia kata, kalau begitu jadi pak sanggup. Ada kes ni, ada berlaku zaman, kalau baca dalam bab fiqh zaman Khalifah Umar berlaku. Seseorang yang dia telah mentalakkan isteri talak 3, ada orang lain sanggup dia, tak apalah, dah begitu juga aku nikah meta, lepas tu juga aku talakkan isterimu yang telah aku nikahi ini, lepas tu mu klik mula, lepas nikah dia tak secerah. Ni bukan Cina buta, Cina celek ni. Pekak awak butanya, lepas tu dia boleh ke dia, celek luah betul mata. Bila boleh ke dia, tak jadi. Akhirnya Umar kata, kalau begitu kamu tak boleh rujuk. Dia kata kepada suami yang pertama, kamu tak boleh merujuk kepada isteri kamu yang telah ditalak 3, sebab si suami yang kedua, suami ni bukan mudah ni, tidak mahu mentalakkan. Jadi tak kena, dia punya ejah perancangan itu tak kena. Baik.
Itu bain kubra. Bain kubra tak boleh dinikahi kembali kecuali itulah wa in talaqtum apa dalam ayat fa idza wa idza talaqaha fala tahillu lahu min ba'du, sekiranya kamu mentalakkan ia untuk kali yang ketiga, maka tidak halal bagi kamu untuk merujuk kepadanya hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga bekas isteri yang telah ditalak tiga atau talak kali yang ketiga berkahwin dengan orang lain. Bila kahwin dengan orang lain, sehinggalah syaratnya ialah Nabi sebut dalam hadis hatta tadhuqa asilatahu wa yadhuqa asilataha, sehingga si isteri merasai asilah tu madu, maksudnya kenikmatan bersetubuh. Sama-sama rasa, si suami rasa, saya isteri, lepas tu cerai barulah dia boleh klik balik pada suami yang pertama. Baik, kita kembali kepada tajuk asal itu untuk gambaran umum. Sebab tu kata tak ada habis malam ni 3 ayat. Tak habis. Ayat pertama. Ayat pertama dalam surah At-Talaq ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu penghormatan bagi menyatakan syariat talak, dan ditujukan kepada seluruh kaum muslimin berhubung dengan keperluan kalau dijatuhkan talak itu ada dia punya iddahnya. Baik, yang tidak menepati kaedah hukum ataupun tidak ikut iddahnya kalau ditalakkan isteri apa tadi yang Ibn Abbas sebut dua yang haram, isteri yang dalam keadaan suci dan telah disetubuhi. Maksudnya suami baru setubuh sehari 2 hari lepas tu talak, sedangkan dalam rahim isterinya tak diketahui sama ada mengandung ataupun tidak sebab baru. Ataupun dalam kes yang kedua, si suami mentalakkan isteri yang dalam haid, dalam tempoh haid, dalam tempoh period. Baik, kesnya pernah berlaku kepada Abdullah bin Umar, telah disentuh tadi. Abdullah bin Umar telah menceraikan isterinya ketika isterinya sedang dalam tempoh haid. Lalu Umar menceritakan kes anaknya itu, anak dan menantunya itu. Ini Ibnu Umar. Ibnu Umar ni namanya Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Abdullah menceraikan isterinya, tak disebut nama isterinya. Lalu Umar pergi cerita kes ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan berkata, murhu liyuraji'ha, suruh dia rujuk balik. Jadi bila Nabi suruh rujuk balik, si suami yang mentalakkan isteri yang dalam haid kena rujuk balik. Di sini ulama berbeza pendapat, adakah perintah Nabi suruh rujuk ni rujuk dalam bentuk yang wajib rujuk ataupun sunat? Baik, summa yumsikha, kemudian hendaklah dia menahannya, jangan disegerakan untuk mentalakkannya hatta tathur, sehingga si isteri itu suci daripada haid. Summa tahidha, kemudian dia datang haid lagi, kemudian dia suci lagi. Fa in badalahu, sekiranya nyata bagi si suami itu an yutalliqha, berkeinginan untuk meneruskan hasrat mentalakkan isterinya, fal yutalliqha, hendaklah dia mentalakkannya dalam keadaan tahiran qabla an yamassaha, dalam keadaan ianya suci. Suci maknanya tidak dalam tempoh haid dan belum disentuh atau belum disetubuhi. Fatilkal iddah allati amara biha Allah azza wa jalla, itulah dia iddah yang Allah Taala perintahkan seperti dalam ayat fatallikuhunna li'iddatihinna. Kita pun tak tahu dalam agama lain macam mana dia punya hukum talak cerai ni macam mana, tak tahu. Tapi dalam Islam begitu teliti sistemnya. Ada sistem yang dipanggil iddah. Hikmah daripada iddah untuk memastikan rahim si isteri benar-benar suci daripada benih bekas suaminya telah ditalakkan. Sebab kalau dia berkahwin dengan lain dalam tempoh iddah, nikah dia tidak sah. Nikah dia tidak sah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya.
Mengenai firman Allah Ta'ala, fatallikuhunna li'iddatihinna, maka hendaklah kamu mentalakkan mereka mengikut iddah, tempoh iddahnya yang sewajarnya. Abdullah bin Umar berkata, apabila dia mendengar perintah itu disampaikan daripada Nabi kepadanya melalui ayah dia lah, Umar Al-Khattab, yakni pada masa suci dan tidak disetubuhi pada masa itu. Perkara yang sama juga disebut oleh ramai tokoh-tokoh ulama zaman salaf seperti Mujahid, Al-Hasan, Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, Qatadah dan yang lain-lain. Berkata Ikrimah ni seorang tokoh ulama di zaman tabi'in yang faqih, yang banyak mengambil ilmu fiqh daripada Ibn Abbas. Ikrimah ni anak kepada Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal, bapa dia tu jahat lah sebab dia menentang Nabi, tapi boleh anak jauh pula beriman, jadi orang alim pula, alim dalam ilmu fiqh dan berguru dengan Ibn Abbas, namanya Ikrimah. Ikrimah berkata, maka hendaklah kamu berhubung dengan ayat yang berbunyi fatallikuhunna li'iddatihinna, hendaklah kamu mentalakkan para isteri itu dalam tempoh iddahnya. Iddah di sini maknanya at-tuhru, suci. Seorang suami dapat menceraikan isterinya, yakni seorang suami boleh menceraikan isterinya ketika dalam keadaan hamil mengandung setelah diketahui kehamilannya dengan jelas, setelah dipastikan, mungkin dalam tempoh kita kata 2-3 bulan dah pasti confirm. Kalau dia nak mentalakkan boleh. Dan tempoh iddahnya bila? Bukan 3 kali suci setelah dia melahirkan anak. Setelah dia melahirkan anak. Bagi isteri yang mengandung, kalau ditalakkan, tempoh iddahnya adalah semasa dia, selama dia. Begitu juga bagi isteri yang kematian suami. Isteri yang kematian suami, katakanlah, sebab ada fatwa Umar yang menganggap tiga kali suci. Kemudian diberitahu semula bahawasanya bagi isteri yang dia dah mungkin dah ada seminggu 2 minggu lagi nak beranak, nak sampai tempoh bersalin, kemudian pada hari dia bersalin, suami dia baru meninggal 3 hari lepas, jadi tempohnya 3 hari tu lah tempoh iddah. Tempoh iddah 3 hari, suami dia meninggal 3 hari lepas tu dia bersalin, beranak. Jadi habislah iddah dia. Cuma kalau dia nak nikah tu boleh lah, cuma takkan nak nikah dalam tempoh dia masih dalam nifas tu, itu tak munasabah lah. Tapi iddahnya sudah dikira berakhir. Maka di sini para fuqaha ataupun ulama fiqh membahagikan hukum bahawa talak itu ada talak yang sunnah dan talak yang bid'ah. Yang sunnah talak mengikut kaedah hukum yang betul, atau dia namakan talak sunni. Yang tidak ikut kaedah yang betul, talak yang bid'i. Telah dinyatakan tadi, talak sunni ialah menceraikan isteri yang dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Atau yang kedua, seorang suami yang menceraikan isteri yang diketahui dengan jelas dia sudah hamil, sudah mengandung. Boleh ingat ke tu? Kalau tak boleh ingat, kena tulis. Pertama, yang sunninya ialah mentalakkan isteri dalam keadaan dia masih suci tetapi belum disetubuhi dalam tempoh suci tu. Kalau dalam sebulan tu seorang isteri haid dia mungkin seminggu, maka dalam tempoh 3 minggu tu dia suci tapi tidak disetubuhi. Yang kedua, menceraikan isteri yang sudah diketahui ia hamil, mengandung. Ada talak yang bid'i atau bid'ah ialah menceraikan isteri yang sedang dalam keadaan haid, ataupun yang dalam keadaan suci tapi telah disetubuhi, cuma tidak diketahui status dia hamil ataupun tidak. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah. Kenapa di tengah-tengah ayat berhubung dengan iddah ni datangnya perintah takwa? Supaya
pihak suami yang diberi kuasa untuk pegang talak ini tidak mempermain-mainkan hukum ni. Hukum ni bukan boleh main-main. Dibenarkan dalam syarak apabila ada kemaslahatan si suami atau pihak isteri dilihat ada keperluan untuk tidak hidup bersama, untuk berpisah, maka itu dibenarkan dalam hukum syarak. Walaupun ada riwayat hadis menyebut abghadul halal ila Allah, talak ini adalah perkara halal yang paling Allah Ta'ala murkai. Hadis itu tidak sahih, tidak kuat. Kalau ia perkara yang Allah Ta'ala murkai, ia tak boleh sebut halal. Ia sesuatu yang diharuskan, dibolehkan atas kemaslahatan. Itu bagi pihak suami talak. Baik, bagi pihak isteri, kalau dilihat suami dia ni seorang yang boleh mendatangkan fitnah kepada agamanya, kerana suamilah menyebabkan isteri nak pergi masjid, mungkin tak nak solat, mungkin tak boleh, nak tutup aurat tak boleh, maka dia boleh menuntut fasakh dengan pihak mahkamah, dengan meminta supaya dipisahkan. Sebab fasakh ni dia tidak guna kuasa talak daripada suami, guna kuasa pihak hakim atau qadhi, kena faham. Ataupun dia boleh memohon supaya dipanggil khulu', kita panggil tebus talak. Tebus talak di mana si isteri kena bayar balik mas kahwin kepada suami. Itu berlaku juga di zaman Nabi SAW, berlaku yang melibatkan seorang wanita bernama Barirah. Dia kata dia tak mahu lagi bersama dengan suami dia. Akhirnya dia kata dia sanggup untuk kembalikan dia punya mas kahwinnya. Walaupun suami dia kata aku masih lagi cinta kepadamu dan aku tak nak mahu berpisah, tapi dia kata aku tak boleh hidup bersamamu. Tapi hukum syarak memberikan kebenaran atas alasan tadi. Tapi dengan syarat dia kena bayar balik mas kahwin tadi. Itu khulu'. Maknanya kedua-dua pihak diraikan kemaslahatan. Suami dengan hukum talak, isteri pun begitu. Cuma hak pernah timbul apa hak dia katakan ada iddah bagi suami, wallahu alam, tak tahu iddah ni iddah bagi isteri. Tu. Setiap hukum ni kena ada dalil, ada rujukan. Iddah dia bagi suami hak mengada. Suami mengada. Pelik tak? Mengada macam mana tu? Apa maksud mengada? Baik, apa hukum-hukum yang perlu si suami itu tanggung selama tempoh iddah? Iaitu dalam talak yang raj'i, talak si suami yang dia boleh rujuk balik. Yalah, kita pun tak tahu lepas dia mentalakkan, boleh jadi dia rujuk 2 minggu lepas tu, boleh jadi 3 minggu lepas tu, boleh jadi seminggu lepas tu. Jadi dalam tempoh itu si suami wajib memberi nafkah. Wajib beri nafkah. Dan wajib dia menyediakan tempat tinggal. Berdasarkan ayat pertama itulah, la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu keluarkan mereka daripada rumah mereka, dan jangan kamu izinkan mereka keluar. Maksudnya pada waktu iddah si isteri berhak mendapat tempat tinggal, dan si suami tidak boleh mengeluarkan isteri daripada tempat tinggal yang disediakan itu. Si wanita pula tidak boleh keluar sendiri, kerana dirinya masih dikira hak suaminya. Maksud hak di sini hak yang tergantung. Maksud hak tergantung sebab suami ada hak untuk rujuk kembali. Suami ada hak untuk rujuk kembali. Dia hak, jadi masalahnya gini, hak sebut tadi, kalau si suami lepas talak dia tak beritahu isteri dia telah rujuk, dia tak royak, sehingga telah hampir tempoh iddah nak habis dah. Mungkin si isteri ni mungkin dia buat macam mana dia boleh keluar daripada rumah dia ni, kau senyap-senyap dengan orang lain, sebab dia ingat dia sudah keluar daripada iddah, dan dia tidak lagi hak suami dia. Sebenarnya suami dia telah merujuk dia, rujuk balik, cuma tak dimaklumkan. Baik, adakah sah hukum rujuk dan kadang tidak dimaklumkan, sedangkan si isteri yang menyangka dia sudah berakhir iddahnya telah berkahwin dengan suami lain? Maka jawapannya nikah itu sah. Sebab soal suami rujuk masa masih dalam iddah, si isteri tak tahu. Itu yang pentingnya saksi tadi tu. Sebab tu penting dalam ayat tadi, wa ashhidu zawi adil, kena ada saksi.
Walaupun ada ulama mengatakan hukum saksi, hukum al-ishhad ala raj'ah, mengambil persaksian bagi hukum rujuk, ada yang mengatakan istihbab, sunnah. Tapi hukum yang lebih rajih, lebih kuat adalah wajib, lebih lagi pada zaman yang ada fitnah. Jadi yang bersalah pihak suami lah. Dah bila isteri dia sudah berkahwin lain, dah dia dah habis iddah dan dia tidak menyangka bahawa dia telah dirujuk, tak tahu, maka antara dia dengan bekas isterinya putus. Nanti kita kena faham molek hukum ni, dia tidak akan jadi kan jadi kucawa je. Kelantan kata kucawa je. Jadi bonok habis. Tak tahu nak pergi alah ke mana. Dia baik, berhubung dengan nasib Ibnu Umar, terupa nak beritahu tadi. Bila Nabi suruh Ibnu Umar rujuk balik isterinya, adakah talak yang telah dijatuhkan oleh Ibnu Umar kepada isterinya dikira telah jatuh satu talak atau belum jatuh talak sebab isterinya dalam haid tadi? Ibnu Umar mentalak isteri dalam haid. Nabi kata mu kena rujuk balik. Adakah rujuk dengan maksud talak tadi tidak sah? Ada dua pendapat. Pendapat mengatakan bahawasanya tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Pendapat yang pertama. Tetapi pendapat yang lebih kuat di sisi jumhur ulama yang terdahulu terkemudian bahawa memang jatuh talak. Jatuh talak. Mana telah jatuh talak? Ada sah lagi sebab at-talaqu marratan. Talak tu hanya dua kali. Sebab jatuh ketiga nak klik balik semula tak boleh dah. Talak hanya dua kali. Jadi si isteri yang ditalak dengan talak raj'i, talak yang boleh rujuk, maka si suami kena sediakan nafkah. Kalau tak sedia, dia berdosa. Si suami berdosa sebab tidak memberikan nafkah dan juga tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak dengan talak raj'i. Talak raj'i mana sama ada talak pertama atau talak kedua. Mana hak dia boleh rujuk. Hak tak boleh rujuknya talak yang ketiga atau talak bain. Baik, apakah maslahah si isteri perlu beriddah di rumah suami? Semasa dalam tempoh iddah, si isteri ialah kadang-kadang berlaku tempat kita ni, bila dah dijatuhkan talak tu talak pertama, maka si suami halau isterinya, mu kelih mu ayahmu ada, ataupun si isteri pun gemah-gemah bagai kelik mu orang tua dia, sedangkan dia masih dalam tempoh iddah. Sebab talak tu talak raj'i yang suaminya boleh rujuk. Hukum tu salah. Pertama kata ramai tak tahu, tak ngaji ni. Kecuali alasannya kukuh kalau isteri itu melakukan perkara fahisyah. Ulama mengatakan melakukan perbuatan zina dengan orang lain. Tu fahisyah dia, illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Nah, ini adalah batasan-batasan ke mana sampai tempoh dalam boleh rujuk. Si isteri tak boleh keluar daripada rumah suami dia. Cuma si suami tak boleh setubuh isterinya kecuali dia telah, kalau nak juga dia kena rujuk. Tak kira lah mungkin talak tu berlaku dalam sehari je, boleh jadi 2 hari. Jadi mula kalau dia merasa marah, dia boleh mereda lagi mungkin 3-4 hari. Tapi dia boleh tempoh yang lama untuk rujuk. Itu dalam tempoh selama 3 kali haid atau 3 kali suci. Boleh faham kau ni? Kau hamba ayat cepat. Boleh faham kau? Mungkin bagi orang yang biasa belajar dah tahu dah, mungkin rasa tak payah lah. Mungkin pertama kali mungkin rasa belik tak apalah, kalau timbul persoalan ni boleh tanya balik. Itu pun kita cuba mudah dah tu. Kalau masuk bab kita tak fiqh, timbul perbahasan pendapat ni gini dalil, itu pun kita tak sebut. Itu lagi rumit untuk kita faham. Untuk kuliah umum ni kita sebut secara lebih taisir, lebih dipermudahkan. Kecuali kalau mereka itu melakukan perbuatan keji yang terang, maka jika berlaku perkara keji itu, dia dibolehkan keluar daripada rumah. Watilka hududullah, kita pergi ayat pertama dulu. Itulah dia hukum-hukum Allah. Hudud, perkataan hudud di sini merujuk kepada hukum-hukum. Dalam bab talak, hukum talak, Allah Ta'ala menyebut dengan kalimah hudud.
Dalam surah Baqarah pun disebut hudud juga dalam bab talak. Dalam bab harta saka, harta pusaka, wa tilka hududullah, sebut hudud juga. Tapi dalam kitab fiqh bila disebut kitabul hudud merujuk kepada hukum jenayah yang melibatkan sama ada hukum kesalahan perbuatan zina, kesalahan mencuri, itu hudud dalam bab syariat. Tapi hudud dari segi bahasa Arab maknanya batasan-batasan hukum Allah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Sesiapa yang melampaui batasan hukum Allah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Telah berbuat zalim, yakni dia telah menanggung dosa atau perbuatan itu. Baik maslahah kenapa iddah di rumah suami tidak boleh keluar daripada rumah suami. Tujuannya adalah dengan harapan si suami selama tempoh iddah isterinya itu dia akan menyesali perbuatannya dan merujuk kembali. Dia mari mikir, rugi lepas ni kalau dah habis iddah menikah dengan orang lain saja, mari rasa menyesal. Kalau kena mungkin isterinya masih muda, hak comel lagi, ialah mungkin masa marah ni tak fikir apa dah. Ialah kita tengok banyak kes-kes berlaku kepada golongan selebriti. Kita tak sebut nama siapa-siapa, banyak berlaku dah. Selebriti, bini dia comel. Dah saya tu nikah metap cerah no. Tak ada no. Betul tinggi. Mungkin. Ramai berlaku begitu. Kadang-kadang sia juga tengok orang comel dalam TV apa, mungkin ada seorang itu tak berlakon apa dah, malah nak sebut nama, semua orang kenal. Suami dia pun artis juga. Lepas tu suami dia nikah dengan orang lain, comel juga. Dia pula lepas habis dah nikah dengan orang lain, nikah sebentar 2-3 tahun pisah pula. Dia tu comel lagi walaupun dah janda 2 kali, dah comel lagi. Maknanya kecantikan bukan jadi tiket untuk kekal dalam rumah tangga, tak semestinya. Nak? Apa dia? Ada orang tunggu seorang lagi. Wallahualam, tak tahu tu cerita tu. Ustaz maknanya. Ya. Gala-gala tu bini kita pacar kita. Apa dia? Tu lagi satu bini. Gapo dia? Kalau berlaku perceraian, aku bini tanggung. Ada kau yang nak Rumah tu rumah bini. bini dia mati kau dia dalam rumah dia. Oh, bisa gitu. Ya. Maknanya si suami tidak ada rumah sendiri. Yang rumah bini kan. Bini, rumah tu hak bini dia 100%. Betul, dia tak tahu itu harta dia, tapi kalau dah si suami yang mentalakkan, si suami yang kena keluar. Sebab hukum tak boleh keluar, si isteri tak boleh keluar. Hukum asal tak boleh keluar si isteri. Dan secara kebetulan rumah tu pun hak suami. Jadi dia tak kecuali kalau suami tu kata dia mau mikir, tak apalah. Kalau hak tu si suami akan lebih cepat nak rujuk lagi dari kita. Kalau rumah tu rumah isteri, hak tu dia punya power tarik untuk rujuk balik lagi cepat. Dia kata, sebab dia kata selama ni aku nupeh hak dia, tiba-tiba jadi gini. Sebab tu juga tadilah untuk membolehkan suami tu mikir supaya tidak berakhir perceraian tadi dengan perpisahan. Mana diberi ruang untuk dia rujuk balik dalam tempoh tu, dengan syarat dalam tempoh itu. Tak suami yang rujuk. Hukum talak itu tak ada dalam hukum Pak Wei. Hukum dia memperuntukkan talak dan rujuk untuk suami. Aurat si isteri yang mana? Aurat si isteri yang telah diceraikan, suami masih bersama dan bersama. Aurat si isteri dia masih dikira isteri dia. Cuma isteri yang tak adalah tergantung. Tergantung sebab yang tak bolehnya kalau dah habis iddah. Itu tak boleh. Tu dah habis iddah. Sekarang ni masih dalam iddah. Dia dikira suami isteri tapi dia akan tergantung. Tergantung tu hanya tunggu masa putus bila habis iddah. Jadi kalau tak habis iddah dia rujuk balik, hak terkata kak kemah mula. Tu bandingannya gitulah.
Jadi kalau kita tak faham, kita kata dah cerai, dah duduk serumah, lepas tu nak jaga aurat ke mana? Tak, dia dikira masih suami isteri tapi tergantung. Kecuali dia rojok. Rojok. Ya. Ada wajib bagi isteri ni hak dia tak mau rujuk, tak mau kembali. Oh, lepas ditalak tadi. Oh, gitu pula. Ada hak bagi isteri. Tak ada hak tu, bahkan suami lebih berhak berdasarkan kepada ayat wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Si suami, bu'ulah maknanya ba'lun, si suami adalah lebih berhak untuk kembali kepada isteri sekiranya tengoklah ada kemaslahatan. Tapi kalau si isteri berkerah, dia kata dah muncul dah aku tengok kalau aku klik mula pun buat pangas tulah pula dia kata. Dia kata selama mungkin si isteri kata baguslah mutalakkan aku dah lama tunggu peluang ni. Mungkinnya dah mungkin setengah tu dia tak tergamuk nak menutup fasah ataupun nak talak dengan kaedah khuluk ataupun tebuh talak. Tapi bila suami jatuhkan talak, sorok dia yahu, sorok dia dah. Dia kata baguslah persoalan tadi. Dia kata maka dia boleh menggunakan kuasa mahkamah. Boleh berunding. Tapi sebenarnya dari segi hukum si suami lebih berhak. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Tapi kalau tak ada matlamat untuk mau kepada islah, iaitu si suami nak rujuk tapi si isteri kerahkin tak sah juga. Kelantan kata kerahkin tak sah juga. Tak sah kerah. Maka tidak membawa kepada islah. Islah ni maknanya kalau rujuk balik pun kongkai balas pula akhirnya tak jatuh talak kali kedua. Jadi sebab tu dia dalam bab gini, sebab tu dalam Islam sebelum berlaku perceraian, kalau ada tanda-tanda bibit-bibit nak pisah, maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk ataupun panduan, wa in khiftum shiqaqa bainihima, sekiranya kamu takut berlaku shiqaq ni maknanya perbalahan, pertikaian, permusuhan, apa-apa sehingga bawa kepada perceraian, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hatta seorang hakim wakil daripada keluarga suami dan seorang daripada pihak keluarga isteri. Bicara apa masalah sebenar rumah tangga. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua-duanya memang bertujuan untuk islah untuk baik semula atau untuk berdamai, tidak lagi mahu bermusuh, semoga Allah Ta'ala memberi taufik. Taufik ni beri petunjuk supaya permusuhan tu hilang. Tapi biasanya orang kata kalau sekali berlaku ada luka ni dah sekali lekat parut dia tu, nak hilang parut tu mengenai masa dah. Kecuali seseorang tu dia boleh hadapi dengan hati yang tabah ataupun dengan hati yang tenang. Jadi hukum ni sebenarnya untuk maslahah, untuk maslahah untuk keperluan dalam kehidupan. Sebab tu kita tak boleh menilai seseorang tu gini kata tak, sebab dalam kehidupan para sahabat menikah cerai ni memang berlaku. Memang berlaku. Sebab dia merujuk kepada maslahah. Tak habis lagi, tak apa, kita sambung ke depan pula lah. InsyaAllah kalau cuaca mengizinkan. Minggu lepas hamba tak mari sebab hujan lebat dah. Hujan lebat dah takut. Kawasan ni takut gapa tubik-tubik. So ni tengok selipar hanyut habis dah. Ya. Ada soalan. Lapis suku ada soalan. Ya. Talak. Talak 3. Janji keluar pada talak. Dia tak janji nak aku nikah dengan si tu dan si tu kan. Dengan mas kahwin sikit. Satu hari ke satu malam kan. Dia tak agak situ kata. Pasal saya akak luar, janji luar pada nikah pada. Tak boleh, itu hial dipanggil. Tak boleh, itu hial. Kalau dia buat begitu, mana itu satu hial. Dia membawa kepada matlamat yang sama untuk menghalalkan benda yang haram. Tapi dia cuba kehir juga dengan cara buat ngejah kat luar. Tak boleh. Memang tak boleh.
Sebab kita tahu itu satu hia, dia panggil hela. Hela sebab orang Yahudi lah, apabila Allah Ta'ala mengharamkan makan sesetengah binatang, ada binatang berkuku, ada orang Yahudi tak boleh makan. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Orang Yahudi tak boleh makan binatang yang berkuku. Cuma ulama tafsir kata kuku ni hak jenis rapak, sebab itik gapo lagi hak. Ada kuku yang terbuka, kuku hak rapak, itik rapak. Jadi bila tak boleh makan, Yahudi dia jual, dia ambil harga hak binatang dia jual, tak apa, dia kata tak boleh makan, kita jual. Itu hial dipanggil sebab kaedah tadi. Tak boleh. Ya. Apa soalan tadi? Biasa. Orang lagi dia cerah ke saya. Ya. Dia tak tunggu di situ waktu. Siapa dia? Si isteri tu. Itu adat kita gitulah. Tradisi kita itu yang kata salah, menyalahi hukum tu. Betul? Betul tak boleh. Kecuali kalau isteri itu jelas melakukan perkara keji yang terang-terangan, fahishah mubayyinah tu. Sebab hukum ni jelas dalam ayat pertama surah At-Talaq, la tukhrijuhunna min buyutihinna, tak boleh si suami mengusir keluar isterinya, suruh dia keluar, wala yakhrujna, dan tak boleh si isteri pun keluar dengan kehendak dia sendiri tanpa izin suami, kecuali illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali si isteri telah melakukan perbuatan keji yang terang. Tradisi kita bila cerai apa tu klik rumah mak ayah dia, memang salah lah, menyalahi nas Quran. Ya. Tapi dalam konteks zaman sekarang ni, kalau lah si isteri melihat lepas ditalak nampak tak ada peluang lah untuk itu balik pun, apa tak adil lah, dia boleh rujuk pula, dia boleh mengadu kepada mahkamah atas maslahah, supaya mungkin dia tidak terus, kalau suaminya ni orang panah barang, mungkin dia akan dipukul, mungkin dia akan didera, disakiti, dan tidak pula dia dirujuk. Tu memang Nabi marah lah. Dia kata ada suami-suami yang mendera, menyakiti isterinya pada waktu malamnya si isteri disetubuhi, jadi seolah jadi seperti bini tu sebagai main ni, rasa tak sih dia tendai, dia tapar ke apa, terkena dia tidur sekali. Jadi tak boleh lah begitu, itu menyalahi hukum. Sebab tu dalam ayat berhubung hukum talak ni, Allah Ta'ala ulang beberapa kali berhubung dengan perintah takwa tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Sebab kalau pihak suamilah khususnya tidak bertakwa kepada Allah, dia telah menanggung dosa, melanggar hukum dosa. Yang kedua, dia telah menyakiti isteri yang tak sepatutnya disakiti. Sebab di antara wasiat Nabi kita yang terakhir semasa Nabi menunaikan Hajjatul Wada', haji yang penghabisan, semasa khutbah di padang Arafah, tak pasti di padang Arafah ataupun di hari 10. Hari Arafah ni 9 Zulhijjah, ataupun boleh jadi 10 Zulhijjah, hari raya. Hari raya ni maksud di Mina. Di antara pesanan Nabi ialah semasa haji dia ialah istausu bin nisa'i khaira, hendaklah kamu saling memesan tentang urusan kaum wanita dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik maksudnya khusus melibatkan hubungan suami isteri, bermuamalah, bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Dan Nabi pun ada bersabda, khiyarukum, apa dia, Allah pada hadis khiyarukum linisaihi, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik hubungannya dengan isterinya. Dan Nabi kata, akulah orang yang paling baik dari segi hubungan aku dengan isteriku. Mana dari segi dia memberi layannya, menggaulinya, memberi nafkahnya, kasih sayangnya, bergurau dengannya. Sebab tu dalam ayat tadi kita tak habis lagi, kita baca tu ayat kedua tu. Bila siapa tempoh iddah nak habis dah, kalau si suami tu nak rujuk balik,
fa amsikuhunna bima'ruf, kena rujuk dengan cara yang baik, ma'ruf. Tapi kalau nak cerah juga boleh, farikuhunna bima'ruf, cerah dengan cara yang baik. Nak rujuk dengan cara yang baik, cerah dengan cara yang baik. Itu setengah tu dia timbul isu adalah sah talak dengan SMS hak timbul dulu dah. Sedangkan masa nak nikah dulu, atas merisik lah, minel lah, tanya berapa bekah lagi nak hantar dah. Bicara pula mas kahwin berapa, comel kemai bicara. Tapi bila nak talak ni, sekadar tek. Ada. Jadi tak ada ma'rufnya. Tak ada farikuhun nabi ma'ruf. Nak cerai, mesti juga dengan cara yang baik. Wallahu alam. Rasa ada lagi soalan lain, InsyaAllah tangguh minggu depan. Pastikan jangan ketinggalan bersama dengan saya minggu depan dalam tafsir surah At-Talaq pada hari dan waktu yang sama, tempat yang sama. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma